dalam pandangan Mbak Husna dan Mbak Bintung sendiri, sebenarnya cinta itu apa sih? Cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah duri jadi mawar, mengubah cuka jadi anggur. Lo sama anta Indonesia, Anda juga dari Indonesia? mengubah sedih jadi riang. Namanya siapa? Jika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku, merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asibi Muslim, memegang matrik I20104-524. Hari ini saya ingin membuat review, iaitu review yang bertajuk Ketika Cinta Bertasbih. Okey, Ketika Cinta Bertasbih ni ada 3 kisah watak utama, iaitu Azam, Ayatul Husna dan Furqan. Semuanya orang Indonesia yang belajar di Mesir. Azam, Azam ni menjadi pelajar dan sambil bekerja sambilan untuk menanggung kos pelajaran serta menanggung adik-beradiknya di Indonesia. Azam akan menyerahkan wang gaji untuk adik-beradiknya di Indonesia. Setelah kematian ayahnya, Azam menanggung beban untuk menanggung ahli keluarganya. Azam di Mesir hanya bekerja sambilan, iaitu membuat tempe dan bakso di Indonesia. Kerja di kedutaan, iaitu menolong Iliana. Semasa mengenai Iliana, Azam beberapa kali menolong Iliana, contohnya dalam kisah ikan bakar atau membuat bakso. Azam ni masa Azam menolong Iliana ketika membuat ikan bakar, Azam menemui Furqan. Furqan ni adalah pelajar yang cemerlang, pelajar yang tengah membuat masternya. Manakala Azam pula hanya pelajar yang beberapa kali 9 tahun gagal di Mesir. Azam seorang yang patuh pada agama. Contohnya kisah di mana Azam itu Iliana telah mengcall Azam setelah Azam selesai majlis ikan bakar itu. Iliana mengcall Azam untuk memberi hadiah, dan Azam bertanya kepada Iliana, apakah hadiah itu? Dan Iliana menjawab, iaitu hadiah itu adalah flying kiss. Azam menolak dan Azam kata itu bukan hadiah, dan Azam menolak. Azam kata itu bukan hadiah, tetapi itu adalah musibah. Lepas tu Azam terus menentukan call. Masa Azam ingin membeli pasar untuk membeli barang, Azam bertemu dengan Ayatul Husna di dalam bas. Ayatul Husna Indonesia, dan Azam menjawab, ya, Indonesia. Lo sama anta Indonesia, Anda juga dari Indonesia? Gadis yang tadi Indonesia, iaitu Ayatul Husna dengan sahabatnya. Lalu Azam berhenti, minta taksi itu berhenti, dan Azam nanya mengapa mereka macam berlaku musibah. Dan Ayatul Husna menjawab, kerana buku yang telah dibeli di buku tu tertinggal dalam bas. So duit untuk ni sudah habis. So Azam pun meminta driver taksi dengan memberi upah. Upah itu 10 rupiah, 10 rial. Okey, 10 rial. Lepas tu dia driver taksi dengan semenggahnya membawa taksi dengan laju untuk menolong Ayatul Husna dan sahabatnya, dan akhirnya dapat menolong membeli bas tu. Dan Ayatul Husna bertanya kepada Azam, siapa nama tuan badak itu? Dan Azam menjawab, Abdullah. Kita tahu sebab Azam ni bernama Azam, kenapa hendak memanggil namanya Abdullah. Mas, namanya siapa? Abdullah. Itu Azam teruskan pelajaran, dan Azam mendapat keputusan cemerlang, dan Azam lulus. Dan Ayatul Husna telah balik ke bumi Mesir bersama Mesir. Dan masa itu Furqan ingin memfokuskan pelajarannya untuk memudahkan Furqan lebih ke belajar di hotel. Dan apabila Furqan belajar di Mesir, seorang wanita ni mengcall Furqan, iaitu mengatakan pergi keluar untuk pergi makan. So saudara Furqan ni menolak kerana dia ingin memfokuskan tesisnya. Dan apabila esok pagi si Furqan ni melihat dia sudah dalam keadaan yang telanjang, dan Furqan melihat di laptopnya ada satu ancaman, iaitu
Jika kamu beritahu polis, maka video ini akan tersebar. Jika kamu tidak sediakan, 10,000. Dan Furqan ni asal tak terancam, dan Furqan menemui Ustaz Mujab, dan Ustaz Mujab menegurnya. Menegurnya, kenapa kamu suka hidup bermewah-mewah? Itu disebabkan punca daripada kelalaian kamu sendiri. Dan Furqan, Ustaz Mujab memberi clue, iaitu berjumpa dengan inspektor ini. Inspektor ini sangat membantu. Dan apabila berjumpa dengan inspektor ini, Furqan didapati adalah positif HIV. Dan ini menyebabkan Furqan menjadi menanggung berat, sebab Furqan telah merisik Ayatul Husna. Ayatul Husna telah pulang telah pulang ke Mesir, dan Ayatul Husna menolong adik Azam, iaitu membuat satu macam berpantun macam itu lah. Dan adik Azam itu memenangi anugerah pantun yang terbaik, sastrawan yang terbaik pada zaman sekolah itu. Dan Ayatul Husna telah tengah berbincang dengan mak ayahnya, iaitu maknya bertanya, di sana kamu pilih siapa? Dan dia kata di cinta yang pertama itu Abdullah. Dan Ayatul Husna berkali pergi ke rumah saudara Azam, tetapi dia tak kenal itu ada saudara Abdullah yang dikenali di Mesir dahulu. Dan setelah Azam pulang ke Mesir, Furqan telah dah berjanji untuk polis itu memberitahu yang telah menangkap si wanita itu. Dan dia ada 3 syarat, yang mana syarat pertama itu adalah yang mengetahui yang dia kena AIDS itu adalah 3 orang, iaitu polis, lepas tu dengan dia dan doktor tersebut. So Furqan kena bersaksi dan dia tidak boleh mendekati sesiapa selagi tak boleh memberitahu sesiapa dan mendekati dengan sesiapa. Setelah pulang di Mesir, Furqan terus merisik iaitu Ayatul Husna. Dan Ayatul Husna memberi 3 syarat yang utama, iaitu jika ingin menikahkannya, iaitu tidak boleh keluar pada rumah ini. Yang kedua, Azam Furqan tidak boleh menikahi mana-mana wanita selagi dia masih hidup. Dan adakah itu ada menurut kitab? Dan si Ayatul Husna menjawab, ya ada. Kitabnya ada dalam penulisan ulama ini. So cara berilmu menghuraikan sesuatu perkara, itu adalah menurut kitab dengan rujukan yang utama. So akhirnya dia ada sambungannya. Okey, sekian, terima kasih kerana melihat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya Syakir Zuhairi akan meneruskan lagi bedah filem kita pada hari ini yang bertajuk Ketika Cinta Bertasbih. Jadi kawan saya sebelum ini, Hasif, telah menceritakan mengenai sinopsis secara ringkas berkenaan filem Ketika Cinta Bertasbih yang pertama ini. Jadi filem ini sebelum saya pada hari ini saya akan menerangkan, kita akan mengupas berkenaan dengan plot perkembangan. Jadi dalam plot perkembangan ini, seperti biasalah, kita ada 4 fasa utama. Dalam setiap filem mesti akan ada 4 fasa utama ini. Yang pertama adalah permulaan. Kemudian yang kedua, perkembangan. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah konflik. Dan yang keempat adalah climax. Jadi keempat-empat ini memainkan satu peranan yang penting dalam sesebuah filem. Sama ada filem itu menarik ataupun tidak, 4 perkembangan ini akan dinilai oleh para penonton dan juga para pengkritik filem. Jadi sebelum saya menceritakan seberlanjut berkenaan dengan perkembangan filem ini, jadi sebelum itu saya ingin perkenalkan dahulu watak-watak yang ada dalam filem ini. Jadi watak utama dalam filem ini terbagi kepada 4 orang. Jadi yang pertama adalah Khaldi Asaldil yang memegang watak sebagai Azam. Kemudian yang kedua adalah Oki Sitana Dewi yang memegang watak sebagai Ana. Kemudian yang ketiga adalah Aldil Arsyir Rahman yang memegang watak sebagai Furqan. Dan yang keempat adalah Elis Norin yang memegang watak sebagai Elina. Jadi dan juga dibantu oleh pelakon-pelakon sampingan yang lain. Seperti kawan-kawan Azam, kawan-kawan Furqan, kawan-kawan Ana dan sebagainya. Jadi dalam keempat watak ini sebenarnya memainkan peranan yang utama dalam perkembangan watak dalam filem tersebut. Jadi saya kata langkah yang pertama, iaitu berkenaan dengan pengenalan.
Di dalam pengenalan filem ini, pada awalnya filem ini menceritakan mengenai suasana-suasana yang ada dalam Mesir. Selama hampir 2 minit juga menceritakan berkenaan dengan Mesir itu bagaimana rupanya, ya. Kemudian adalah tunjuk-tunjuk seperti di piramid Giza dan sebagainya. Kemudian selepas itu ditunjukkan pula perkembangan seterusnya. Scene itu bermula ketika di kedutaan di Indonesia. Jadi ketika di kedutaan Indonesia ini, Elina bersama dengan Azam telah berjumpa. Bukan, Azam ni sebenarnya bekerja di kedutaan Indonesia. Bukanlah bekerja, dia sebenarnya dia lebih kepada apa? Orang kata apa? Dia mengambil kerja sambilan, iaitu memasak. Seperti dalam di kedutaan tu dia memasak ikan bakar dan sebagainya, kan. Kemudian Azam ni juga merupakan seorang pelajar di Al-Azhar. Pelajar Al-Azhar selama 9 tahun, tak graduate lagi, asyik gagal aja, kan. Kemudian beliau pula menyara kehidupan keluarganya yang berada di Indonesia, dan Azam bukanlah orang yang senang. Tidak seperti Elina, tidak seperti Furqan, yang bukan orang kaya, yang orang golongan-golongan bangsawan ketika itu. Kemudian ketika itu, scene itu, jadi Elina ni pada satu masa itu meminta tolong Azam ni untuk mengurus satu acara. Ya, selepas habis acara di kedutaan Indonesia itu, kemudian Elina ni meminta tolong kepada Azam untuk membantu Elina ni untuk satu program ayah yang bersama dengan diplomat Indonesia daripada Turki. Kemudian cara cerita ini diteruskan lagi dengan Azam dengan Furqan juga bertemu ketika di majlis. So, di sinilah dua watak utama ini, atau Azam bersama dengan Furqan ini bertemu di dalam majlis yang bersama dengan diplomat Indonesia ini daripada Turki. Ketika ini Azam bakar ikan bakar ketika ini, ya, di kedutaan Indonesia bersama dengan diplomat-diplomat lain. Kemudian seterusnya, selepas habis cerita itu, saya cerita secara ringkas saja. Kemudian ketika keesokan harinya, ada seorang watak ini bernama Pak Ali ini. Jadi Pak Ali ini dia menyembanglah dengan Azam. Dia menyembang Azam ni, dia kata, kau bila nak kahwin, Azam? Kau asyik belajar je, asyik kerja je, dah tak ada calon ke, kan? Macam tu lah. Kemudian Pak Ali dia pun cadang lah. Pak Ali ni cadang, dia kata, kamu kahwin dengan seorang anak kiai ni, seorang ulama daripada Indonesia ni, di satu tempat, ya. Nama dia Ana. Ya, Ana Anatalusia nama dia. Tapi orang lebih ringkas pada nama Ana. Ana ni memegang watak sebagai Oki Sedana Dewi. Oki Sedana Dewi dalam memegang watak Ana ini. Jadi di dalam scene tersebut, jadi Pak Ali ni telah menyuruh telah menyuruh Azam ini mencadangkan agar beliau berjumpa dengan seorang nama ni, Pak Cik Murad. Kemudian beliau mencadangkan agar Azam ni bertemu dengan Pak Cik Murad untuk tolong melamarkan untuk siapa nama dia ni, untuk Ana. Kemudian beliau pun keesokannya harinya berjumpalah dengan Pak Cik Murad ni. Beliau kata, Pak Cik Murad ni kata, kau serius lah nak kahwin dengan Ana ini. Ana ini telah dipinang oleh sahabat kamu sendiri, iaitu siapa? Iaitu Furqan. Maksudnya Furqan ini dah cop awal-awal dah si Ana ni. Kemudian Azam pun macam melepas lah, kan. Macam tak apalah, kawan sendiri kan, takkan dia nak ambil alih, takkan dia nak rampas pula, kan. Kemudian bukan Pak Cik Murad, tapi Pak Cik Mujab. Jadi Pak Cik Mujab ni pun kata macam tu. Dia pun Azam ni pun macam hampa macam tu, kan. Kemudian seterusnya diteruskan lagi, itu adalah fasa pengenalan. Pengenalan ni berceritakan berkaitan dengan watak-watak utama yang ada. Time ni lah watak utama keluar dan sebagainya. Dalam fasa perkembangan pula Furqan ini telah membentang tesisnya. Jadi Furqan ini telah membentang tesisnya. Kemudian ketika Furqan ini mahu membentang tesisnya, dia tinggal di sebuah hotel yang mewah. Ya, dia ambil kelas yang paling mahal sekali, kelas royal. Kemudian apa yang didapati dia ketika itu, dapati call daripada seorang perempuan ni, nama dia Sarah. Sarah ni tak tahu macam mana dia boleh kenal Sarah ni. Kemudian Sarah nak ajak berjumpa lah dengan Furqan. Ini dia fasa perkembangan. Kemudian apabila Sarah mengajak Furqan ini untuk berjumpa, kemudian Furqan ni menolak. Dia kata esok saya pergi pengetesis sebagainya, bla bla bla. Kemudian Furqan ni malam tu Sarah tu call
call lagi si Furqan ni, kemudian tak nak juga. Kemudian akhirnya bila pagi esoknya didapati Furqan telah bangun daripada tidur dalam keadaan dia lewat dah, dalam pukul 8 lebih macam tu. Dalam pukul 8 lebih macam tu, kemudian Furqan mendapati diri telah telanjang, telah dibogilkan. Entah macam mana dia boleh dibogil, kita pun tak tahu, tak ada scene pun tunjukkan Sarah. Kemudian dia pun mensyaki bahawa Sarah ni lah yang puncanya kan. Kemudian dia pun pergilah berjumpa dengan seorang ustaz ni lah. Dia pergi jumpa dengan Pakcik Mujab ni. Pakcik Mujab ni pun cadangkan agar dia berjumpa dengan seorang polis. Polis ni hebat lah, dia membantu membantu Furqan dan sebagainya kan. Kemudian dalam scene yang seterusnya, dalam scene yang seterusnya, dia pun berjumpalah dengan polis tu. Apabila polis tu berjumpa, dia kata beliau akan mencuba untuk menolongnya. Beliau percaya bahawa Azam telah difitnah, telah ni pun. Dia pun katakan bahawa Furqan ni bukannya Azam ni Furqan, tapi Furqan ini sebenarnya telah bukan saja dibogil, kemudian terdapat gambar bogil. Itu punca utamanya. Beliau telah mendapati bahawa ada gambar bogil di dalam laptopnya, dan beliau mengugut bahawa Sarah ini mengugut, kalau seandainya kau tak bagi aku $200,000, aku akan sebarkan video ni. Dia pun macam tu lah. Kemudian polis pun menolonglah. Kemudian dalam scene seterusnya, Ana juga ni telah berjumpa dalam bas. Ana ni satu ketika Ana, time tu diorang tak kenal lagi Ana ni. Ana dengan Azam ni tak kenal lagi. Kemudian Ana ni berego. Dia nampak seperti seorang lelaki Indonesia. Dia tanya, adakah anda orang Indonesia? Kemudian Azam ni pun kata, oh ya, saya orang Indonesia. Anda orang Indonesia? Ya, dia beritahu macam tu. Lepas tu Ana ni pun, time tu lah scene Ana dengan Azam ni berjumpa. Kemudian seterusnya Ana ni pun bertanyalah, di manakah kedai buku sekian kan. Beliau ni mencari kedai buku. Kemudian seterusnya apabila Azam pun tolonglah tunjukkan dalam bas tu kan, okey, kamu tolong turun sini belah kiri. Dia belah kiri buku itu. Kemudian setelah itu Azam ni macam biasalah, dia ni kan berniaga jual tempe. Jadi saya tentulah dia ketika itu dia ingin membeli tempe lah, dia ingin beli bahan-bahan masakan dan sebagainya lah. Kemudian selepas itu, ketika dia ingin pulang dalam teksinya, Azam ni naik teksi, kemudian ternampak pula Ana dengan kawan ini. Kemudian dia pun berhenti lah kan, seolah-olah teksi tu berhenti. Kemudian teksi tu berhenti, dia pun kata macam mana dia kata macam mana Azam ni menegurlah si Ana ni, kata kenapa apa semua kan, dia pun nangis semua. Kemudian dia katakan bahawa kawan telah kena ragut. Kemudian habis buku dia tinggal dalam bas. Lepas tu duit pun hilang, tak ada satu sen pun tak ada duit. So Azam ni pun bantulah, tolong semua kan, tolong kejar dengan menggunakan teksi yang dia naik tu. Start inilah, daripada scene inilah mereka berdua ni telah berjumpa. Kemudian seterusnya, dalam fasa perkembangan yang seterusnya, akhirnya polis ni telah berjaya menangkap Sarah. Kemudian dia pun Furqan ni pun maki-maki lah kan si Sarah ni kan, kenapa kau buat macam ni, fitnah aku macam ni. Kemudian Sarah ni pun umpama macam seperti orang gila kan, dia tergelak-gelak, tak tahu kenapa. Kemudian dan didapati bahawa Sarah ni sebenarnya bukanlah orang Mesir, orang Sepanyol, tapi Sarah ni sebenarnya adalah orang daripada orang Israel. Kemudian seterusnya, akhirnya dalam fasa terakhir, dalam scene terakhir dalam fasa perkembangan ni, akhirnya Azam ini setelah 9 tahun dia belajar, akhirnya Azam ni telah lulus. Dia telah lulus. Dan juga proposal tesis untuk Anna telah pun siap dan sekarang ni setelah proposal siap, maksudnya dia balik ke Indonesia untuk buat tesis ni saja, tesis master ni di Al-Azhar ni. Dia balik ke Indonesia, Anna pun balik Indonesia, tak lama selepas itu Azam balik di Indonesia. Seterusnya dalam fasa konflik, inilah konflik yang berlaku dalam filem ni. Konflik utamanya, punca utamanya Azam ni telah didapati HIV, telah didapati positif HIV, yang dikatakan tidak tahu bagaimana adakah Sarah itu telah berzina bersama dengan bukannya Azam, Furqan. Furqan ini. Seterusnya di dalam fasa konflik, kita sedang dengar dengan fasa perkembangan. Ini dalam fasa konflik ni pula, Furqan inilah start munculnya masalah yang ada dalam filem ini. Kemudian Furqan ini, tadi kan dia Sarah itu telah ditangkap, telah mengugut Furqan dengan gambar bogil dan sebagainya. Kemudian dia dapati bahawa Furqan ini
didapati positif HIV disebabkan Sarah ini sebenarnya merupakan seorang penjenayah yang sering menyebarkan HIV. Bagaimana disebarkan tidak tahu. Sebab Furqan ketika itu memang betul-betul tak ingat bagaimana, adakah dia telah dirogol ataupun telah disuntik dengan virus HIV sebagaimana, tak tahu bagaimana. Kemudian akhirnya ditambahkan lagi dengan masalah bahawa Furqan ada satu ego. Dia ada satu ego bahawa ego Furqan ini adalah dia telah melamar Ana yang merupakan seorang anak ulama di Indonesia, anak seorang kiai, pemilik pesantren. Kemudian dia dapati dia nak pun nak kahwin dengan Ana ni. Kemudian tapi dia tak bagi tahu pun. Dia tak bagi tahu pun yang dia tu ada HIV. Sedangkan polis tu sendiri nasihatkan bahawa kau keluar daripada Mesir ni kau senyap-senyap dan kau jangan sebarkan HIV. Seperti kita tahu HIV ni senang merebak oleh persetubuhan dan sebagainya kan, jarum dan sebagainya. Jadi tapi Furqan ni tetap juga berkahwin dengan anak ulama ni. Jadi inilah yang menjadi masalah, yang menjadi konflik dalam cerita ini. Ini pasal climax pula, Ana ni telah meletakkan dua syarat. Ya, ketika Ana meletakkan dua syarat ini, rombongan keluarga daripada Furqan ini telah datang ke rumah Ana. Kerana bila datang ke rumah Ana ni pun menetapkan dua syarat. Kalau tadi kau nak kahwin dengan aku, ada dua syarat ni. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama dia adalah kau jangan aku nak kalau kau kahwin dengan aku nak stay sini je. Maksudnya Ana ini nak stay sini je. Dia tak nak pergi mana-mana walaupun dah berkahwin. Dia nak stay bersama ayahnya, tetap mahu tinggal bersama ayahnya dan juga ingin menguruskan pesantren yang dimiliki oleh ayahnya. Kemudian syaratnya keduanya adalah Ana tak mahu Furqan untuk berkahwin dengan wanita lain selagi Ana tu masih sihat. Maksudnya selagi Ana ni tak mati, selagi Ana tu sihat, tak ada masalah kesihatan dan sebagainya, maka dia tak nak bercerai. Itu sebabnya. Tapi sedangkan kita tahu Furqan ni ada masalah, dia ada penyakit HIV. HIV ni sepatutnya tidak boleh berkahwin kerana dia boleh merebak, boleh persetubuhan dan sebagainya. Jadi ini pun telah Furqan ni pun selepas dia habis lamaran itu pun dia pun menyesal sebenarnya. Tapi dia tak tunjukkan pun bahawa adakah Furqan ni berkahwin ataupun tidak dalam ketika cinta bertasbih yang pertama ini. Sebab ditunjukkan scene selepas saja beliau menerima lamaran daripada Ana, didapati bahawa Furqan menangis-nangis mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan azab yang bakal ditimpa atas sebab menyembunyikan penyakit yang besar itu. Kemudian Azam ni pula ketika itu telah pun pulang ke Indonesia bersama dengan Eliana. Kemudian didapati Azam ni juga telah dikerumuni oleh wartawan-wartawan disebabkan juga oleh Eliana ni juga bukan saja merupakan seorang anak ahli diplomat, tapi dia juga merupakan seorang artis. Itu sebabnya memberi kerumunan disebabkan Eliana ini sebenarnya pulang ke Indonesia bukan saja tak ada sebab, tapi disebabkan ingin ada filem, ada drama yang terbarunya. Kemudian selepas itu cerita ini dapati habis dan akan bersambung di Ketika Cinta Bertasbih 2, dan dalam filem juga ditunjukkan sorotan-sorotan yang bakal berlaku di Ketika Cinta Bertasbih 2. Jadi kalau nak tahu adakah Azam ini berkahwin ataupun tidak, adakah bakal dengan siapa Azam ini akan berkahwin, adakah Furqan ini berkahwin, silalah tengok Ketika Cinta Bertasbih yang kedua. Sekian, saya Syakir Zuhairi. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Muzadi bin Sharif. Nombor mitri I18303376. Kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan filem. Kelebihan pertama, kesesuaian lokasi yang dipilih bersesuaian dengan jalan cerita, yang mana filem ni dia berlatar belakang kesibukan kota Qarihah dan ketekunan pencari ilmu di gedung Tushur iaitu Al-Azhar, yang mana pemilihan ni berlatar belakang yang menghidupkan watak lakonan tersebut. Yang kedua, mengangkat nilai-nilai akhlak dan moral di dalam Islam, seperti keayuan dan kecantikan pemakaian perempuan muslimah, dan
kepentingan dalam menjaga kesucian antara lelaki dan perempuan, kepentingan menuntut ilmu dan sebagainya. Yang ketiga, memperkenalkan adat dan budaya penduduk Aceh seperti tarian Saman, yang mana tarian Saman ni dia memperingatkan kelahiran Rasulullah SAW. Antara contoh lain iaitu tempe bakso, yang mana makanan ni adalah makanan popular di Indonesia. Okey, yang keempat, pengajaran teknologi dan kebaikan dan keburukan. Yang mana teknologi kebaikan ni, contohnya Azam ni dia hantar duit kat family dia menggunakan teknologi yang sampai yang begitu cepat. Dan keburukan ni yang mana macam mengaitkan seseorang tu, contoh seperti tersebarnya video foto lucah Furqan dan bersama perempuan tu. Yang kelima, kemuliaan dan keindahan Islam yang diberikan ke atas perempuan, yang mana dia dapat menjenihkan pemikiran buruk orang bukan Islam dan orang Islam sendiri, seperti sistem Islam tu tentang agama Islam. Yang mana Islam ni dia memberi kebebasan perempuan dalam pemilihan jodoh, dia memberi kebebasan dalam meletakkan syarat di dalam perkahwinan, memberi kebebasan dalam menuntut ilmu serta memperolehi kejayaan. Okey, yang keenam, mengejar serta keseimbangan hal dunia dan di akhirat. Yang mana Azam ni dia walaupun dia menega, tapi dia masih tak lupa dalam menuntut kewajipan ilmu, baik keburukan, kelemahan. Okey, yang pertama, pada ketika Abdul datang untuk dapat kepastian daripada Furqan tu, dia main tu dia main support tanpa penjelasan dahulu. Kalau kita tengok dalam novel, dia menceritakan untuk kita supaya memberi pengajaran supaya kita ni bersangka baik, taklah seperti mana dalam filem ni. Okey, yang kedua, masih wujud persentuhan antara lelaki dan perempuan, seperti kemesraan Azam dan Elina, yang mana masa Azam dan Elina sampai kat lapangan terbang Indonesia tu, ada persentuhan Elina kepada Azam, yang mana Azam tu dia tak ada rasa bersalah langsung, tak ada nampak dia tu macam suka tak suka, tak ada nampak elok langsung. Sedangkan dia tu ni orang yang menuntut ilmu kan, orang yang beragama kan. Itulah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin bin Damri, nombor matrik I182032121. Okey, baik. Hari ini saya akan berkongsikan kepada anda nilai dan pengajaran yang terdapat di dalam filem Ketika Cinta Bertasbih 1. Filem ini mempunyai banyak nilai dan pengajarannya, tetapi saya hanya akan berkongsikan 4 sahaja daripada nilai dan pengajaran yang terdapat di dalam filem ini. Baik, kita lihat kepada nilai yang terdapat di dalam filem ini terlebih dahulu. Antara nilai yang kita boleh ambil berdasarkan filem ini ialah yang pertama, ketika mana Azam, Elena menelefon Azam selepas acara makan malam, dan dia berkata mahu memberikan Azam sebuah hadiah yang berupa flying kiss. Tetapi Azam mengatakan itu bukanlah sebuah hadiah, tetapi ia merupakan sebuah musibah. Dan selepas itu dia meletakkan telefonnya. Okey, baik. Walaupun di dalam filem ini Azam telah menerangkan kepada Elena kenapa dia berkata itu musibah dan bukannya hadiah, tetapi saya berbeza pandangan dengannya bahawa apa yang dilakukan oleh Azam itu
merupakan suatu perkara yang betul, iaitu untuk mengelakkan diri daripada berlakunya zina. Apa yang dilakukan oleh Ilyana merupakan bunga-bunga zina, iaitu suatu jalan menuju ke arah berlakunya pengzinaan. Firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabuz zina. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Di sini jelas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala melarang kita daripada menghampiri zina. Bagaimana pula jika kita melakukan perbuatan zina itu sendiri? Lagilah tidak dibenarkan. Kerana perbuatan zina itu merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan tidak bermuara. Baik. Nilai yang kedua ialah seorang pemimpin itu perlulah membuat suatu keputusan yang tepat, dan sebagai seorang bawahan kita perlulah mematuhi arahannya selagi mana tidak menyalahi hukum syarak. Seperti mana Azam, dia melarang kawannya daripada memberi tumpang tidur kepada orang yang tidak mereka kenali, bagi untuk menjaga keselamatan diri dan harta. Ini bertepatan dengan maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa dan harta benda. Janganlah kita memberi tumpang kepada orang yang tidak kita kenali, kerana kita tidak tahu apa niat dia yang sebenarnya. Jika niat dia buruk, maka itu boleh mengancam nyawa kita dan harta benda kita. Tetapi jika niat dia baik, hanya mahu menumpang tidur, maka alhamdulillah. Tapi sebaik-baiknya kita tidak memberi tumpang kepadanya, kerana itu boleh membahayakan kita. Okey. Yang seterusnya, nilai yang ketiga ialah nilai persahabatan, iaitu ketika mana Fadil dirawat di hospital kerana pingsan, tetapi Fadil ini ingin keluar daripada hospital itu secepat yang mungkin, kerana dia tidak mahu menyusahkan adik dan ibunya di kampung, disebabkan dia tiada duit untuk membayar kos rawatannya. Tetapi Azam mengatakan dia tidak perlu risau kerana kawan-kawan dia yang lain akan menolongnya. Ini menunjukkan bahawa seorang sahabat itu akan sentiasa membahagikan hidupnya kepada sahabatnya yang lain, sama ada susah ataupun senang. Jika kita ingin melihat seseorang itu kawan ataupun sahabat, maka tengok di manakah dia semasa kita susah. Kalau dia ada di samping kita, itu maka dia adalah seorang sahabat. Dan kalau dia hilang semasa kita susah, maka dia itu hanyalah sekadar seorang kawan sahaja. Walaupun kita ada ramai kenalan atau kawan, tetapi tidak semua kita boleh menganggap mereka ini sebagai sahabat, kerana seorang sahabat pasti tidak akan meninggalkan sahabatnya yang lain, walau apapun keadaan. Okey. Nilai yang keempat dan yang terakhir ialah nilai memberi salam. Okey. Nilai memberi salam sebelum memulakan kata. Di dalam filem ini, scene memberi salam itu terlalu banyak yang ditunjukkan kepada kita, seolah-olah supaya kita mengamalkannya. Kerana memberi salam kepada orang lain itu merupakan seorang Islam yang paling baik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif. Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah, Islam manakah yang paling baik? Maka Nabi bersabda, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Okey, berdasarkan hadis ini, kita digalakkan untuk mengamalkan budaya memberi salam dan doa sesama Islam, sama ada orang itu kita kenal ataupun tidak. Dan dengan budaya seperti ini, kita dapat menjadikan agama kita ini sebuah agama yang harmoni. Seterusnya kita masuk kepada pengajaran. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada filem ini, yang pertama ialah janganlah kita melengah-lengahkan sembahyang. Okey, scene ini ditunjukkan kepada kita di awal-awal filem, ketika mana Azam keluar dari biliknya, dan ketika itu Ilyana mencarinya dan Azam bertanyakan kepada Ilyana, adakah Ilyana sudah melakukan solat ataupun belum. Tetapi Ilyana menjawab itu mudah, seolah-olah solat itu merupakan perkara yang kecil. Sebagai seorang Muslim, janganlah kita menganggap sembahyang itu suatu perkara yang remeh, dan jangan pula kita mementingkan diri kita dengan hal keduniaan, kerana sembahyang itu merupakan hal yang paling penting di dalam diri kita.
dan juga di akhirat kelak. Soalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah berkaitan dengan sembahyang. Kita disyariatkan supaya mengerjakan sembahyang di awal waktu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Mafhumnya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang amal apakah yang paling disukai, dicintai oleh Allah. Maka Nabi menjawab, solat di awal waktu. Ini menunjukkan bahawa sembahyang itu pahalanya sangatlah besar. Dan jangan sesekali kita menganggap sembahyang itu sesuatu hal yang mudah. Baik, seterusnya pengajaran yang kedua ialah jangan kita cepat mudah menuduh orang lain melakukan sesuatu perbuatan zina tanpa sebarang bukti. Seperti mana Furqan dituduh oleh kawannya sendiri disebabkan beberapa keping gambar yang menunjukkan dia melakukan perbuatan zina. Islam melarang kita daripada menuduh orang lain melakukan zina, malahan kita perlu mendatangkan 4 orang saksi untuk menguatkan tuduhan kita. Dan 4 orang saksi itu mestilah orang yang mempunyai sifat adil. Okay. Jika kita tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka kita boleh dikenakan hukuman qazaf, iaitu 80 kali sebatan. Dan kita ini dianggap sebagai seorang yang fasik, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nur ayat keempat, maksudnya, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan iaitu zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebablah mereka 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi jika kita tidak mahu tergolong di dalam golongan orang-orang yang fasik, maka janganlah kita cepat menuduh seseorang itu melakukan zina. Seterusnya pengajaran yang ketiga ialah jangan kita memilih pasangan hidup yang mempunyai penyakit yang berbahaya. Ini sebagaimana Furqan memperisterikan Anna sedangkan dia mengidap penyakit HIV. Islam menyuruh kita supaya memilih pasangan hidup yang sihat tubuh badannya. Ataupun jika kita sendiri yang mempunyai penyakit yang berbahaya, kita dilarang oleh Islam untuk berkahwin kerana takut ianya boleh mengancam nyawa seseorang, sama ada suami atau isteri ataupun anak kita sendiri. Pengajaran yang terakhir yang boleh kita ambil ialah cerita ini mengisahkan tentang pelajar dari Indonesia yang belajar di Mesir. Tetapi mereka ini sibuk dengan hal percintaan. Walaupun mereka berjaya di dalam pelajaran, tetapi itu adalah sebuah filem. Semua benda boleh berlaku, tetapi bagaimana dengan realiti, dunia realiti yang sebenarnya? Adakah mereka ini akan berjaya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Maksudnya sesungguhnya setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Hadis riwayat Bukhari. Niat ini merupakan sesuatu yang akan menentukan segala-galanya di dalam hidup kita. Jika kita niat untuk menuntut ilmu, maka ilmulah yang akan kita dapat. Jika kita niat mencari pasangan hidup, maka itulah apa yang kita akan dapat. Kita sebagai seorang yang masih dalam fasa menuntut ilmu, maka janganlah kita melakukan hal-hal yang demikian, kerana itu merupakan hasutan syaitan untuk menjadikan kita ini lalai dalam mencari keredaan Allah. Baik, itulah 4 nilai dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada filem Ketika Cinta Bertasbih 1 untuk dijadikan sebagai suatu pedoman di dalam hidup kita. Okey, sampai di sini sahaja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu, Maha Cinta, sudah di ubun-ubun.